Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan aksi persahabatan pramusim oleh pasukan gegasi ternama di Eropah. RB Leipzig seri 1 sama dengan pasukan Werder Bremen. Paris Saint-Germain tewas 3-2 kepada pasukan Cerezo Osaka. Borussia Dortmund berjaya menang besar 6-0 ke atas pasukan San Diego. Juventus seri 2 sama dengan pasukan AC Milan. Nottingham Forest tewas 0-2 kepada pasukan Leeds United. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Terengganu bergelut sebelum diikat oleh pasukan Negeri Sembilan. Keinginan pasukan Terengganu untuk melakar kemenangan terus tidak kesabaran apabila diikat 1 sama dengan pasukan Negeri Sembilan semalam. Pasukan pelawak berpeluang meraih gol awal apabila dianugerahkan sepakan penalti seawal minit ke-6. Namun begitu, sepakan Harold Gulen berjaya dirafikan oleh Suhaimi Hussein. Bersama babak kedua, jurulatih pasukan Terengganu, Tomislav Steinbrückner, memasukkan Isyarif dan juga Engku Nur Syakir bagi menambah sengat di bahagian serangan. Peluang terbaik Terengganu hadir meneruskan tandukan Ivan Mahmud pada minit ke-59, tetapi berjaya dikeluarkan oleh pertahanan. Gol mereka akhirnya hadir pada minit ke-66 menerusi tandukan Ivan Mahmud yang berjaya menajah jaring skuad Negeri Sembilan. Malang buat skuad Terengganu apabila gol yang dihasilkan oleh Harold Gulen pada minit ke-89 tetap dikira walaupun pemain tuan rumah membantah keputusan itu dengan mengatakan yang bola belum lagi melepasi garisan gol mereka. Keputusan itu kekal sehingga ke WC penamat dengan kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan satu mata. Jeriti penuhi impian pesakit cilik. Pesakit cilik Muhammad Ryan Mikael Muhammad Yazid amat betul kerana pasukan Jeriti FC sudi untuk merealisasikan dua impiannya yang sudah lama terpendam. Dua impian tersebut adalah untuk mengunjungi Stadium Sultan Ibrahim dan bertemu dengan dua pemain pujaannya iaitu Safir Rahim dan juga Safawi Rashid. Sehubungan dengan itu, Jeriti telah mengatur satu lawatan khas ke Stadium Sultan Ibrahim dan sesi beramah mesra dengan para pemain Jeriti. Dan apa yang lebih menarik, lawatan khas itu diiringi oleh dua idolanya iaitu Safawi Rashid dan juga Safir Rahim. Kisah Ryan Mikael pernah dilaporkan oleh beberapa media kerana dia mengidap beberapa penyakit kronik seperti masalah saluran oksigen sempit, jantung berlubang dan saluran darah terbalik. Lawatan khas ini merupakan usaha berterusan pasukan JDT untuk terus memberikan sumbangan sosial bermakna buat masyarakat. Paris Saint-Germain tewas di tangan pasukan Cerezo Osaka. Paris Saint-Germain turun ke Stadium Yarma di Osaka untuk bertemu dengan pasukan Cerezo Osaka. Dalam satu pelana persahabatan pramusim telah tewas 2-3 kepada pasukan tersebut. Paris Saint-Germain bagaimanapun berjaya membuka jaringan pada minit ke-17 melalui jaringan Hugo Ekitike, tetapi disamakan kedudukan oleh Jordi Kroos 5 minit kemudian. Vitina kemudian berjaya meletakkan pasukan Paris Saint-Germain kembali di hadapan melalui jaringannya pada minit ke-49, tetapi Sota Kitano berjaya kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Bekas bintang pasukan Manchester United, Shinji Kagawa, yang kini beraksi untuk mereka berjaya menjadikan gol kemenangan pada minit ke-79, sekaligus memberikan kemenangan bermakna untuk mereka. Kekalahan ini memberikan sedikit tekanan kepada pengurus baru PSG, iaitu Luis Enrique, yang bertindak untuk tidak membawa Kylian Mbappe akibat daripada kontroversi yang terjatuh sebelum ini. Mereka seterusnya akan bertemu dengan pasukan Inter dan kemudian pasukan Jombo FC sebelum menamatkan jelajah pramusim mereka kali ini. Manchester United tolak bid'ah 20 juta pound oleh pasukan West Ham. West Ham United dilaporkan tidak akan meneruskan usaha mereka untuk mendapatkan bekas kapten pasukan Manchester United, iaitu Harry Maguire. Selepas tawaran bernilai 20 juta pound mereka telah pun ditolak. United percaya yang mereka boleh mendapatkan nilai yang lebih baik daripada itu kerana Harry Maguire masih lagi memegang rekod sebagai pemain pertahanan paling mahal yang berjaya diperoleh dengan yuran perpindahan sebanyak 80 juta pound pada tahun 2019. Dia dilucutkan jawatan kapten selepas dia seringkali direhatkan di bangku simpanan dan Erik ten Hag mengumumkan Bruno Fernandes sebagai penggantinya. Dia masih lagi menjadi antara tunjang utama skuad England walaupun tidak beraksi secara kerap bersama pasukan kelabnya. Harry Maguire bagaimanapun masih dianggap sebahagian daripada pasukan dan dia tidak akan dipaksa untuk keluar pada ketika ini. Juventus digantung daripada menyertai mana-mana kejohanan di peringkat Eropah.
Juventus berdepan dengan halangan baharu apabila mereka kini diputuskan untuk digantung daripada menyertai mana-mana kejohanan di peringkat Eropah. Mereka turut dikenakan denda sebanyak 10 juta euro dan perkara ini disahkan sendiri oleh Presiden klub, Gianluca Ferro. Pihak Juventus bagaimanapun tidak bersetuju dengan hukuman tersebut, tetapi mereka tetap akur dan tidak akan melakukan apa-apa rayuan selepas ini. Gianluca turut berkata yang ini merupakan antara masa yang paling perih buat pasukan Juventus dan juga para penyokong mereka. Dan mereka berharap untuk kekal positif dengan memberikan sepenuh tumpuan pada aksi di atas padang. Mereka kini boleh memberikan sepenuh perhatian kepada perebutan tahta Liga dan juga Piala Liga Itali. Riyad Mahrez sah sertai pasukan Al-Ahli. Bekas pemain sayap pasukan Manchester City, Riyad Mahrez, kini sah menjadi milik pasukan Al-Ahli selepas kelab Arab Saudi itu bersetuju untuk membayar sebanyak 30 juta pound kepada pasukan Manchester City sebagai yuran perpindahan. Perpindahan kali ini menjadikan pasukan Al-Ahli sebagai kelab bukan daripada Eropah yang disertai oleh pemain sayap Al-Jara itu. Sepanjang kerjanya di Eropah, Mahrez telah berjaya merekodkan sebanyak 483 penampilan, 137 gol, 108 bantuan gol dan juga 14 trofi. Ini termasuklah menjulang trofi EPL ketika bersama dengan pasukan Leicester City pada musim 2015-2016 yang lalu. Musim lepas dianggap musim yang paling cemerlang buat Mahrez kerana dia berjaya membantu pasukan City untuk memenangi treble, termasuklah menjulang trofi UCL buat kali pertama dalam sejarah Man City. Dia dijangka tidak berdepan dengan masalah untuk menyelesaikan diri bersama pasukan Al-Ahli kerana sudah memiliki beberapa pemain daripada EPL seperti Edouard Mendy, Roberto Firmino dan juga Mado Boro. Fabinho ke Al-Ittihad, here we go. Liverpool dilaporkan sudah menerima tawaran sebanyak 40 juta pound daripada pasukan Al-Ittihad dan sudah bersetuju dengan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Fabinho juga sudah diberikan kebenaran untuk meneruskan ujian kesihatan yang sebelum ini tergantung sebagai salah satu syarat untuknya bagilah pemain baru di kelab itu. Dia menyertai Liverpool daripada pasukan Monaco dengan nilai 43 juta pound pada tahun 2018, berjaya memenangi kesemua trofi yang dipertandingkan di peringkat Eropah. Dia juga merekodkan sebanyak 219 penampilan bersama dengan pasukan Liverpool dan meletakkan namanya sebagai di antara pemain tengah paling berjaya di Eropah. Dia bakal menyertai Karim Benzema, N'Golo Kante dan juga Jota di Al-Ittihad nanti. Paris Saint-Germain teruskan usaha untuk dapatkan Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain akan meneruskan usaha mereka untuk cuba mendapatkan pemain sayap Barcelona, iaitu Ousmane Dembele. Dia yang hanya berbaki semusim saja lagi di Barcelona. Dilihat sedang melakukan perbincangan dengan pasukan bagi proses lanjutan kontraknya di sana. Tetapi pasukan Paris Saint-Germain melihat situasi ini sebagai peluang untuk mereka mendapatkannya. Paris Saint-Germain melihat Dembele sebagai pemain yang mampu mengukuhkan lagi barisan serangan. Selepas Kylian Mbappe dilaporkan bakal berdepan dengan hukuman di mana dia hanya dibenarkan untuk memanaskan bangku simpanan sahaja. Perbincangan sedang berjalan di antara kedua belah pihak. Dengan Paris Saint-Germain sudah sedia ketahui yang terdapat klausul perpindahan dalam kontrak pemain itu. Perbincangan itu bagaimanapun tidak berjalan dengan lancar kerana Dembele masih mahu kekal bersama Barcelona. Liverpool cuba dapatkan Andreas Christensen. Liverpool diberitakan sedang memberikan tawaran sebanyak 30 juta euro untuk mendapatkan pemain pertahanan Barcelona, iaitu Andreas Christensen. Tawaran tersebut bagaimanapun telah pun ditolak oleh Barcelona. Bagaimanapun, usaha mereka untuk mendapatkan Romeo Lavia sedang berada dalam keadaan positif dan pemain itu dijangka akan menerima tawaran Liverpool pada bila-bila masa sahaja. Manchester United mahu kekalkan Anthony Martial. Manchester United dilaporkan tidak akan menjual Anthony Martial kerana mahu dia menjadi backup striker. Dia dikatakan mahu berpindah daripada Old Trafford, tetapi United telah mengemukakan projek baru terhadap pemain itu dan mereka kini cuba untuk terus mengekalkannya. RB Leipzig beri amaran kepada pasukan Manchester City. RB Leipzig memberikan amaran kepada pasukan Manchester City di mana mereka hanya mempunyai tempoh sehingga 12 Ogos ini sahaja untuk mendapatkan pemain pertahanan mereka, iaitu Josko Gvardiol. Pemain itu tidak akan dibenarkan untuk meninggalkan pasukan selepas tarikh yang telah pun ditetapkan itu. Bayern Munich sasarkan David Raya. Bayern Munich kini menyasarkan penjaga gol pasukan Brentford, David Raya, sebagai penjaga gol baru mereka pada musim hadapan. Ini akan memberikan kompetisi yang lebih menarik kepada Manuel Neuer dan menggantikan Yann Sommer yang akan ke Inter Milan tidak lama lagi. Calvin Bassey sah ke pasukan Fulham. Pemain pertahanan pasukan Ajax, Calvin Bassey, kini sah menjadi milik Fulham
Selepas pasukan itu bersetuju untuk mendapatkannya pada nilai 19 juta pound, dia akan berada di sana sehingga Jun 2027 nanti. Mauro Icardi berpindah secara tetap ke pasukan Galatasaray. Galatasaray berjaya mendapatkan penyerang pasukan Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, secara tetap selepas pasukan Paris Saint-Germain bersetuju untuk melepaskannya pada nilai 86 juta pound. Dia juga diberikan kontrak 3 tahun dan akan kekal di sana sehingga Jun 2026 nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.